Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bertemu kita lagi dalam online secara maya dalam kelas PDPR Pendidikan Islam. Apa khabar semua? Ustazah harapkan kita semua diberi kesihatan yang baik, meneruskan kehidupan kita untuk sama-sama menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah. Semoga kita sihat, ahli keluarga kita sihat, dihindarkan daripada virus yang sedang melanda sekarang kan. Jadi nak elakkan daripada itu, sama-samalah kita kerana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada tajuk yang pertama dalam bahagian adab ataupun akhlak Islamiah. Okey, jadi Ustazah harapkan awak bersedia. Sediakan, pastikan buku teks ada depan mata, ditambah lagi dengan buku nota supaya awak mudah untuk mencatat. Okey, kita mulakan ya. Okey, Ustazah mulakan dengan paparan gambar yang Ustazah nak awak tengok dan kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey. Anda kenal siapa kan? Okey, betul. Ini ialah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Okey, daripada gambar ni nak tengoknya baginda mencemar duli membantu rakyat jelata sewaktu bencana, dan tak kisah bersama-sama dengan rakyat. Itu okey. Seterusnya, ini siapa? Betul, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa nak tunjuk gambar ni? Kerana nak tunjukkan walaupun dia ada pangkat, tapi dengan kerendahan hatinya sama-sama mengetuai doa untuk memohon pertolongan daripada Allah agar kita berjaya mengharungi virus yang sedang melanda kita semua. Okey, ni kenalkan Ustaz Abid Liu. Ni kenal tak siapa? Ini ialah Tan Sri Syed Mohtar Bukhari, antara 10 orang terkaya di Malaysia. Okey, yang dua ni apa yang Ustazah nak tunjukkan? Ustazah nak tunjukkan walaupun dia kaya, tapi dia tidak lupa. Mereka tidak lupa, beliau tidak lupa. Sama-sama membantu orang lain yang susah, yang memerlukan bantuan mereka. Okey, apa yang Ustazah nak kaitkan dalam individu-individu yang berada di sini? Cerita pasal apa? Pasal kerendahan hati, iaitu sifat tawaduk. Sifat tawaduk ni lah yang membentuk diri mereka ini, walaupun kaya, walaupun ada pangkat besar, tapi mereka sama-sama membantu orang lain, tak kisah dengan keadaan pangkat tu, untuk bersama dengan orang lain. Okey, jadi Ustazah kan tajuk kita pada hari ini ialah tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Pelajaran 18, muka surat 186. Okey. Okey, inilah dia 4 subtajuk yang Ustazah akan cover pada hari ini. Yang pertama, kita akan cuba tengok apa maksud tawaduk. Yang kedua, dalil nakli yang berkaitan dengan sifat tawaduk. Yang ketiga, cerita atau contoh-contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, ialah hikmah, apa kelebihan jika kita mengamalkan tawaduk.
kerendahan, sifat tawaduk, kerendahan hati. Apa yang membezakan kerendahan hati ini? Kerendahan hati inilah yang membezakan, yang boleh memunculkan satu sifat, iaitu tawaduk, yang membezakan kita dengan, bukan membezakan, yang menjadi perbezaan kita antara manusia dengan yang lainnya. Perbezaan antara kita dengan manusia yang lain. Hanya takwa sahaja yang membezakan kita di sisi Allah. Pernah dengar yang itu kan? Itu semua ada dinyatakan dalam surah Hujurat ayat yang ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu. Kena ingat tu. Sebab itulah perbezaan kita dengan orang lain bukan sebab kita cantik, awak tu hodoh, kita ni kaya, awak tu miskin. Tidak. Tapi berapa banyak tahap takwa kita kepada Allah. Okey, apa pula sifat sifat lawan bagi tawaduk? Itu ialah sombong, takabur. Kena ingat, bila sombong dan takabur itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang tidak disukai Allah. Itu semua dinyatakan dalam surah Luqman ayat yang ke-18. Ingat ayat hafazan awak kan? Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong. Sombong ni sebab apa? Tadilah kaya tapi tak nak menolong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga diri. Nampak kan? Sebab itulah sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini semua dalam surah Al-Nahl ayat yang ke-23. Itu ingat tu. Sifat sombong adalah lawan daripada sifat tawaduk. Okey, seterusnya dalil nakli sifat tawaduk. Di sini ada dinyatakan ada dua. Okey, yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Maksudnya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Kena ingat, orang yang merendahkan diri inilah Allah angkat lagi darjatnya ke tempat yang lebih tinggi. Okey, yang kedua, Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Okey, dalam dari segi pentafsiran antara dua dalil ni, pilihlah salah satu yang mana awak mampu nak hafal. Okey, seterusnya inilah dinyatakan sikit. Sebenarnya banyak sifat-sifat yang diamalkan oleh Rasulullah mengandungi sifat-sifat tawaduk. Kenapa Rasulullah? Kena ingat, Rasulullah adalah sebaik-baik umat. Akhlaknya terpuji yang kita patut contohi. Okey, ini dinyatakan, dalam ni dinyatakan hanya 3 je. 3 contoh-contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, tawaduk yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Okey, kat sini dia dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul. Maksudnya berhubung dengan orang lain. Okey, terutamanya dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang tinggi,
kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Okey, cerita pasal memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberi salam kepada kanak-kanak, bahkan kepada orang lain. Rasulullah sentiasa mendahulukan salam berbanding orang lain. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh contohi. Sehingga kan terdapat satu kisah di mana ada sahabat yang berusaha untuk menjadi orang pertama yang memberi salam kepada Rasulullah. Jadi apa dia buat? Apa yang mereka buat? Mereka nampak Rasulullah jalan daripada jauh. Lepas tu mereka pun dah siap-siap sembunyi belakang dinding. Lepas tu apa jadi? Adakah mereka berjaya? Tak. Rasulullah bila sampai kat situ, belum sampai lagi tu, Rasulullah terus dia cakap, Assalamualaikum, wahai orang yang berada di belakang dinding. Aku tidak mahu menjadi orang yang lambat dalam memberi salam sehingga kehembusan nafasku yang terakhir. Nak cakapnya, usaha macam mana pun, Rasulullah mesti nak jadi orang yang pertama, jadi orang pertama yang memberi salam. Okey? Okey, contoh yang kedua, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampal selipar, menjahit pakaian dan menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Nak beritahunya umat yang mulia ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin walaupun baginda merupakan manusia yang terpuji, tetapi apabila berada bersama isteri dan keluarganya, baginda masih lagi menjadi orang biasa, macam orang lain, membantu isterinya melaksanakan tanggungjawab kepada keluarga. Itulah sifat-sifatnya. Rasulullah tak balik rumah terus duduk ambil apa, handset. Dulu tak ada handset kan. Maksudnya duduk berehat menunggu isteri-isterinya datang. Tidak, tapi Rasulullah bersama-sama isterinya membantu menguruskan rumah tangga. Jadi ikutlah sifat ni untuk melahirkan tawaduk dalam diri kita. Okey, sifat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Mencela ni maksudnya komplain. Apa ni masin? Apa dia? Apa manis sangat ni? Gula tumpah ke? Tidak. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan makan. Apa baginda tidak suka, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebalik hanya berdiam sahaja. Daripada riwayat Muslim. Sehingga kan kalau kat sini ceritanya kalau baginda tidak suka, baginda tinggalkan. Tapi ada satu kisah, ada seorang sahabat memberi buah kepada Rasulullah.
Waktu tu Rasulullah sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi apa Rasulullah ambil? Rasulullah makan dan Rasulullah terus habiskan. Sahabat lain ni pelik ni. Tak nak share pun. Tapi bila dah selesai, bila sahabat yang memberi tu pulang, maka sahabat yang lain pun bertanya, Rasulullah kenapa makan tak bagi kat kami? Maka Rasulullah kata buah tu sangat masam. Jadi baginda tidak mahu apabila baginda beri buah tu kepada sahabat yang lain, nanti sahabat lain akan komplain. Jadi bila komplain, apa jadi dengan orang yang bagi tu? Mestilah rasa kecil hati. Nak cakapnya perasaan menjaga hati orang lain tu. Kalau kita dapat, orang tu lah dah bagi, kita dapat, apa masam macam ni kau bagi? Betul tak? Maksudnya mulai hari ni kita boleh tukar dah persepsi tu. Jangan mencela makan. Okey? Okey, sebenarnya banyak lagi sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasulullah yang mengandungi sifat tawaduk ni. Tapi ini hanyalah sedikit sahaja daripada kisah tawaduk tu. Okey. Sepintas lalulah perbuatan membazir dilarang dalam Islam. Kenapa cerita pasal membazir? Sebab apa? Sebab kalau cerita pasal makanan tadi kan, kalau awak tidak makan, contoh kat dia makan tak habis, awak buang macam tu kan, perbuatan membazir tu nak kena ingat itu ialah kawan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura, daripada surah Al-Isra ayat yang ke-27. Sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Okey, kita masuk yang keempat, yang terakhir, hikmah tawaduk. Apa kelebihan jika kita mengamalkan sifat tawaduk? Yang pertama, dapat membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa melakukan sifat mahmudah. Maksud sifat-sifat yang baik. Apa sifat-sifat yang baik? Sentiasa membantu orang lain tanpa mengira darjat dan juga pangkat. Itu contohnya, salah satu yang boleh memunculkan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Macam tadilah kisah yang di Pertuan Agong kan, Sultan Abdullah, disebabkan sifat baginda yang merendah diri, mencemaduli, duduk sama-sama bersama-sama membantu rakyat jelata yang susah, maka kesannya kita makin sayang dekat dia. Makin sayang kepada baginda. Okey, yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Ini kita boleh kisahkan kalau kita contohi sifat Nabi yang ketiga, yang kedua tadi kan, sentiasa bantu-membantu. Kamu jadi suami, kenalah saling tolong-menolong, bertolak ansur dalam keluarga. Bukan kata aku suami, beras aku beli. Walaupun beras kamu yang beli, tapi kena ingat kamu kena merendahkan diri daripada title ketua keluarga tu untuk sama-sama membantu isteri menguruskan rumah tangga. Kena ingat tu ya. Kena ingat. Itu juga sunnah Nabi yang sepatutnya para suami, kamu-kamu yang akan jadi suami ni, ikuti. Jangan ambil satu sunnah sahaja. Satu sunnah yang mana? Satu sunnah yang nak tambah 1, 2, 3 tu. Kena ikut sunnah yang lain dulu. Ikut sunnah-sunnah yang ada yang senang dahulu, barulah pilih yang susah tu. Okey? Okey, yang keempat, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Kena ingat, kemuliaan di sisi Allah itu apa bezanya? Apa kelebihannya? Ialah apabila kamu bertakwa kepada Allah. Nak bertakwa, inilah sifatnya.
tawaduk. Salah satu sifat nadab takwa, tawaduk. Okey, yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Kena ingat, Islam menganjurkan kita supaya sentiasa merendah diri. Tawaduk, bukan sentiasa membangga diri. Anak siapa tu? Anak akulah. Tu perkataan biasa kan? Kena hindarkan. Jika ada orang yang memuji, ya Allah, bagus ya anak kau, solat, tak payah nak kena suruh. Apa jawapannya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkekalanlah sifat baiknya sehingga membentuk diri anak-anak ni menjadi anak yang soleh, soleha. Bukannya jawab apa? Tengoklah anak siapa tu. Kena ingat, jawapan itu pun mencerminkan di mana tahap tawaduk kita ni. Okey? Banyak lagi hikmah tawaduk ni, tapi ini hanyalah sebahagian sahaja. Okey, kita dah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita buat refleksi sikit kita ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, menyatakan. Adakah awak dah boleh menyatakan pengertian dan dalil nakli sifat tawaduk? Apa tadi sifat pengertian tawaduk? Ada dua tadi kan? Yang pertama tadi, kerendahan hati. Merendahkan hati. Merendahkan kepada siapa? Kepada Allah dan sesama manusia. Dalilnya, pilihlah salah satu mana yang awak hafal tadi kan. Okey, yang kedua, menjelaskan tiga contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Apa dia tadi? Yang pertama, sifat sesama sifat Nabi kepada kanak-kanak, hubungan kepada orang lain. Yang kedua, dalam rumah tangga. Yang ketiga, yang tak ingat. Tengok balik. Yang ketiga ialah sifat Nabi. Apa tadi? Tengok baliklah. Ustazah pun dah lupa. Teruk Ustazah ni. Okey, yang ketiga. Okey, merumuskan hikmah tawaduk. Apa tadi? Beri dua hikmah tawaduk yang kita dapat tadi. Melahirkan sifat kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang sesama masyarakat, kasih sayang sesama keluarga, meningkatkan di mana tahap kita di sisi Allah. Okey, tak apa, ulang semula, baca balik nota-nota yang kita ada. Okey, nanti habis pembelajaran ni, macam biasa, awak buka Google Classroom dan jawab soalan dan tanpa melihat nota. Maksudnya awak baca, awak faham dan hafal dahulu, kemudian baru jawab soalan-soalan tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Bermula daripada saat inilah, mari kita amalkan sifat tawaduk. Hidup kita pun tak lama kan? Jadi dengan sifat tawaduk ni mudah-mudahan adalah bekalan kita di akhirat kelak. Okey, sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ustazah bekalkan awak dengan dua video yang Ustazah ambil daripada YouTube. Kredit kepada dua manusia pula, dua individu yang membuat video-video ni. Moga ada pahala kepada mereka. Okey, dua video. Satu video mengenai macam mana kita nak melahirkan sifat tawaduk. Okey. Yang kedua, apa dia sifat-sifat Nabi yang awak boleh ikut, yang awak boleh amalkan dalam kehidupan seharian supaya kita dapat mencapai sifat-sifat tawaduk, kerendahan hati dan seterusnya menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Okey, sampai sini sahaja. Mudah-mudahan ada pahalanya untuk Ustazah dan untuk orang-orang yang lain bila kita belajar, dapat ilmu ni kita amalkan dan kita share kepada orang lain. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah ada dipanjangkan umur lagi. Kita jumpa lagi pada
sesi akan datang. Ustazah dahulukan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.